Milik siapa subkon projek pertahanan negara? Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli bertegas bahawa Datuk Dr. Latif Ahmad dan Zainab Muhammad Saleh merupakan pemilik bersama subkontraktor projek pertahanan negara. Apa buktinya? Beliau menghuraikan beberapa kaitan antara Latif dan Zainab yang memerlukan kenyataan berfakta daripada kedua-dua individu terbabit, bukan semata-mata penafian. Setelah saya menamakan Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad dan Zainab Muhammad Saleh sebagai individu yang terlibat dengan beberapa syarikat palsu iaitu Alice Marine Limited yang menyeleweng sehingga 210 juta ringgit dari projek LCS, satu-satunya reaksi dari Dr. Latif Ahmad ialah penafian yang Zainab Muhammad Saleh adalah isterinya, kata Rafizi. Menurut beliau, kenyataan Latif begitu umum dengan merujuk kepada satu berita yang tular. Merujuk kepada laporan berita yang tular berkaitan siasatan projek kapal tempur pesisir LCS, saya menegaskan bahawa Zainab Muhammad Saleh bukan isteri saya seperti mana yang dinyatakan dalam berita tersebut. Rafizi menyindir Latif Ahmad kerana berjaya memutarkan kenyataannya untuk mengelirukan orang ramai. Rujukan kepada berita yang tular sudah tentu merujuk kepada kesilapan satu portal berita yang melaporkan kononnya Zainab Muhammad Saleh yang terlibat dalam projek LCS ialah Ketua Pegawai Keuangan Dialog Berhad yang juga bernama Zainab Muhammad Saleh, ujarnya. Rafizi berkata beliau tidak tersilap seperti berita yang tular itu. Zainab Muhammad Saleh yang memiliki Alice Marine Limited adalah seorang individu lain, tegas Rafizi. Tidak dapat dinafikan dalam negara ini tentu ada lebih seorang yang bernama Zainab Muhammad Saleh. Tetapi Zainab Muhammad Saleh, pemilik syarikat-syarikat palsu Alice Marine Limited yang menyelewengkan dana daripada projek kapal pesisir pantai LCS itu yang Rafizi maksudkan. Laporan forensik projek LCS yang dinyahwarta dan boleh dibaca di laman Parlimen pada muka surat 96 perenggan 3.16.13.2 menyatakan it is noted that Abdul Latif is the spouse of Zainab, yang bermaksud siasatan mengambil maklum bahawa Abdul Latif adalah suami kepada Zainab. Menurut Rafizi, Latif Ahmad menubuhkan sebuah syarikat yang bernama Mega P Asia Sdn Berhad bernombor pendaftaran 1163389-W pada 23 Oktober 2015 bersama-sama Cherry Barrier. Beliau memetik maklumat borang 68 perincian pemegang saham sesebuah syarikat bagi tahun 2017 yang difailkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang menunjukkan bahawa Latif memegang 105,002 saham dan Zainab Muhammad Saleh pula memegang 245,000 saham di dalam Mega P Asia Sdn Berhad. Laporan keuangan Mega P Asia Sdn Berhad yang diaudit pada tahun keuangan 2016 menunjukkan bahawa syarikat Mega P Asia Sdn Berhad yang ditubuhkan Dr. Latif dikawal oleh Zainab. Penipuan oleh Alice Marine Limited melibatkan penggunaan nama syarikat lain di Perancis sedangkan invoice dihantar dengan alamat yang berlainan. Laporan forensik projek LCS menyenaraikan alamat-alamat palsu yang digunakan di dalam invoice Alice dan menamakan seorang rakyat Perancis yang bernama Terry George Andre Barrier sebagai individu yang terlibat di dalam skim penipuan ini, jelas Rafizi. Dan mendakwa bukti-bukti ini sudah cukup untuk mengesahkan bahawa Zainab Muhammad Saleh adalah isteri kedua Dr. Latif Ahmad dan kedua-dua mereka terlibat di dalam Marine Alice Limited yang dinamakan di dalam laporan forensik projek LCS sebagai syarikat yang menyelewengkan sehingga 210 juta ringgit dana projek LCS. Jika benar Zainab Muhammad Saleh bukan isteri kedua Dr. Latif seperti yang disebut di dalam laporan forensik projek LCS, kenapa Dr. Latif memberikan saham majoriti dan membenarkan Zainab Muhammad Saleh mengawal Mega P Asia, syarikat yang ditubuhkannya dan mendapat kontrak bernilai jutaan ringgit daripada projek-projek Kementerian Pertahanan? Soal Rafizi, setelah meneliti kenyataan beliau, jom channel bersetuju bahawa Zainab Muhammad Saleh yang memiliki syarikat-syarikat palsu Alice Marine Limited bukan individu daripada CFO Dialog. Justru Latif yang kini memegang jawatan sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas perlu menjelaskan adakah benar dakwaan bahawa beliau menubuhkan syarikat Mega P Asia Sdn Berhad yang menjadi subkontraktor projek-projek pertahanan laut negara dengan seorang rakyat Perancis yang bernama Terry Barrier. Sedangkan Terry Barrier yang dinamakan di dalam laporan forensik projek LCS sebagai salah seorang individu yang terlibat di dalam pemalsuan invoice Alice Marine Sdn Berhad
menggunakan pelbagai alamat palsu di Perancis. Menurut Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC, Parlimen Kerajaan telah membelanjakan 6.08 bilion ringgit bagi projek LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, tetapi tiada satu pun daripada 6 kapal tersebut disiapkan atau dihantar. Berdasarkan jadual asal, kapal pertama sepatutnya dihantar pada tahun 2019. Sebaliknya, Barisan Nasional cuba menyalahkan Kerajaan Pakatan Harapan dalam isu kelewatan itu. Berfikirlah secara waras, semua yang berkuasa dalam perolehan LCS adalah berasal daripada UMNO. Ini termasuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, Menteri Pertahanan ketika itu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, termasuk Dr. Latif Ahmad sendiri yang kini sudah melompat ke Bersatu. Jawablah dengan jujur kepada rakyat. Subkontraktor projek pertahanan negara yang mensolap dana rakyat milik siapa sebenarnya? Kemunculan laporan siasatan audit forensik membuktikan kelewatan forensik LCS oleh Bostik Naval Shipyard BNS untuk diserahkan kepada TLDM tiada kena-mengena dengan Kerajaan Pakatan Harapan. Malah Kerajaan Pakatan Harapanlah yang cuba merungkai misteri kelewatan tersebut sebaik sahaja mengambil alih Putrajaya selepas memenangi pilihan raya umum pada Mei 2018. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.